Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, pada petang ini saya akan membentangkan saya punya tajuk semasa saya buat posting dalam emergency and trauma care untuk saya punya clinical assessment saya. Okey, tajuk yang saya akan presentkan ialah myocardial infarction. Okey, myocardial infarction ni dikenali sebagai serangan jantung yang biasanya berlaku akibat daripada penyumbatan di dalam aliran darah ke bahagian otak jantung. Ianya lebih kepada otak myocardium lah. Ia membawa kerosakan ataupun kematian pada tisu jantung lah. Kekurangan bekalan oksigen secara berpanjangan pada bahagian myocardium ini boleh menyebabkan kematian pada sel myocardium akibat daripada nekrosis yang berlaku lah. Jika aliran darah ni tak dapat dipulihkan dengan keadaan yang segera, serangan jantung ni boleh menyebabkan kerosakan secara kekal pada bahagian jantung serta mengakibatkan kematian lah. Sebab kita tahu jantung ni organ yang paling penting adalah anggota tubuh badan, iaitu fungsinya untuk mengupam darah lah. Okey, myocardium infarction ni kita boleh bagi kepada dua kategori, iaitu MI non-STEMI dan STEMI, iaitu ST elevation myocardial infarction. Bagi yang unstable angina, dia ni macam lebih kurang macam non-STEMI lah. Okey, anatomi jantung lah. Okey, jantung kita ni terletak di dalam rongga dada lah, antara paru-paru, tapi lebih kepada paru-paru kiri lah. Dia ni terdiri daripada 4 ruang utama, iaitu 2 atrium dan 2 ventricle, ruangan bawah. Okey, atrium kiri dan kanan ni berfungsi untuk menerima darah yang baik keluar daripada badan dan paru-paru. Okey, manakala ventricle kiri dan kanan ni berfungsi untuk mengempam darah keluar daripada jantung ke badan dan paru-paru. Jantung juga mempunyai sistem salur darah yang tersendiri, iaitu arteri coronary yang berfungsi untuk mengempam darah ke otak jantung sendirilah. Okey, fisiologi jantung. Okey, jantung berfungsi untuk mengempam darah ke seluruh anggota badan lah. Proses mengempam darah dikawal oleh sistem elektrik jantung yang menghasilkan degupan jantung. Okey, degupan jantung ni berasal daripada SA node lah, sinoatrial node di right atrium, dan bergerak melalui sistem pengaliran elektrikal jantung lah. Nadi ini menyebabkan pengecutan otak jantung yang membolehkan darah dipam keluar dari jantung lah. Manakala darah yang mengandungi oksigen dipam ke seluruh badan melalui arteri, manakala darah-darah yang mengandungi karbon dioksida dikumpulkan dan dipam ke paru-paru untuk pengoksigenan semula lah. Okay. Etiology of myocardial infarction lah. Okay, seperti kita tahu, punca-punca menyebabkan myocardial infarction ini berlaku seperti gaya hidup yang tidak sihat, seperti macam merokok, katakan alkohol, kurang bersenam, orang yang kelihatan obes lah. Selain itu juga faktor makanan yang tak seimbang, seperti mengambil makan makanan yang bergula tinggi, makanan yang mengandungi banyak lemak berlebihan lah. Selain itu juga faktor gaya hidup seperti stres yang melampau, tidur yang tak cukup. Okey, patofisiologi myocardial infarction. Okey, ianya bermula apabila tisu-tisu myocardium tidak dapat bekalan darah oksigen dalam tempoh yang berpanjangan lah, serta akibat ketidakseimbangan teruk akibat permintaan bekalan oksigen dalam tempoh berpanjangan. Ianya berpunca akibat daripada pengumpulan plak ataupun lemak dalam saluran arteri koronari berkenaan lah. Ini menyebabkan pengaliran darah ke bahagian otak jantung tidak dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, bekalan oksigen tak dapat dihantar kepada myocardium, mengakibatkan
kematian sel-sel myokardium mengakibatkan nekrosis lah. Okey, manifestasi klinikal, sakit dada atau berasa tidak selesa pada bahagian tusuk kiri lah. Ketidakselesaan boleh dirasakan seperti tekanan yang tidak selesa atau kesakitan lah. Macam kita selalu pasien mengadu chest pain lah. Sakit juga mungkin rasa berpeluh ataupun full flaming ataupun keluar peluh sebab dia tak tahan sakit dah ataupun menahan kesakitan dia lah. Sakit atau ketidakselesaan pada bahagian leher atau belakang. Sakit atau ketidakselesaan pada satu atau kedua-dua bahagian lengan atau bahu lah. Ini selalu ada sekali dengan ketidakselesaan pada bahagian dada. Tak nafas juga boleh bermula dengan tidak rasa selesa pada bahagian dada. Okey, komplikasi myocardial infarction. Mungkin salah satu jika tak dirawat boleh menyebabkan salah satu yang pertama ialah kematian lah. Kalau jantung kita ada problem lah kalau tak dirawat. Selain daripada itu, ventricular septal defect, ventricular aneurysm, papillary muscle rupture or dysfunction, cardiac free wall rupture. Okey, untuk dia punya management dalam pharmacological, macam biasalah kita akan bagi sublingual GTN ataupun kita panggil dia glyceryl trinitrate ataupun nitroglycerin. Secara oral lah, kita bagi 0.5 hingga 1 mg secara sublingual. Kita supaya letak ubat ni bawah lidah lah. Lepas tu kita suruh repeat dalam 1 hingga 3 kali dalam tempoh 3 hingga 4 minit. Kemudian kita bagi dia tab aspirin, dosis 300 mg. Kalau dekat kecemasan kita bagi dia IV streptokinase. Buatan ni kita bagi 250,000 initial unit hingga 1.1.500.000 initial unit ataupun 750,000 unit lah. Okey, ni saya akan tunjukkan saya punya case study yang semasa saya buat attachment tu. Okey, pesakit nama dia Mr. Anthony Clark, berumur 68 tahun. Seorang lelaki berbahasa Inggeris lah. Dia dah berkahwin dengan orang tempatan. Dia ada masalah medical dia, iaitu uncontrolled diabetic mellitus. Tapi dia tak ada lah sejarah pembedahan. Dia juga tak ada sejarah merokok lah. Cuma dia ada masalah pendengaran sehingga menyebabkan dia terpaksa pakai hearing aid lah. Dia juga telah lengkap vaksin COVID-19 lah, dengan dos yang lengkap. Beliau juga tak ada macam sejarah ubatan khusus ataupun tak ada sejarah alergi lah. Okey, sakit Anthony ni di berbahasa Inggeris telah datang ke Jabatan Kecemasan Dr. Aminah dengan mengadu sakit dada pada bahagian kiri. Okey, selepas itu beliau telah diberi ubatan sublingual GTN 2 kali, iaitu kekerapan dos dia 15 minit lah. Dos pertama pada pukul 6 pagi, dos kedua pada pukul 6 suku pagi. Pain score dia 5/10. Sakit juga kelihatan berpeluh, mungkin sebab menang kesakitan dia lah. Kadar pernafasan seminit yang telah direkod ialah banyak 26 second. Pemeriksaan fizikal pada bahagian lain, abdomen dia soft lah, no tenderness, kulit dia kelihatan pink color. Sakit boleh memiliki sama dengan bercakap dengan secara jelas dan mudah difahami lah. Dia punya skin dia sedikit warm lah. Pemeriksaan pada kedua-dua bahagian lung dia menunjukkan terdapat penyekret pada kedua-dua lung dia lah. Pemeriksaan pada lower limb, tak ada sebarang abnormality lah ataupun kebengkakan lah. Sakit kemudian setelah menjalani pemeriksaan ECG, iaitu 10 minit first medical contact, telah menunjukkan terdapat ST elevation myocardial infarction. Lokasi dia pada inferior lead 2, 3 dan ABF. Okey, segmen dia myocardial infarction dengan ketinggian ST dia telah menunjukkan elevation lah, lokasi inferior lah. Pada lokasi inferior merujuk pada kawasan jantung yang problem tu ataupun infark di bawah, di bahagian bawah atau posterior. Lokasi ini melibatkan kawasan inferior chest cardiac wall termasuk arteri koronari kanan dan
artery coronary posterior. Myocardial infarksi ini selalu berlaku apabila arteri coronary pada bahagian kanan ataupun posterior terhalang disebabkan oleh blood clot ataupun penyumbatan arteriosklerotik. Itu menyebabkan bekalan darah tak dapat dihantarkan kepada kawasan sejejas. Gejala biasa yang dikaitkan dengan stima ini, inferior ini termasuk sakit dada yang mungkin melibatkan pada bahagian belakang, lengan kiri ataupun bahagian atas abdomen. Selain itu juga pesakit suruh buat ECG pada 3 bahagian itu, left side, right side dan bahagian posterior. Pemeriksaan ECG pada bahagian posterior menunjukkan terdapat left bundle branch block yang tak komplit. Terdapat juga ST depression pada bahagian endocardial. T-wave juga tidak normal, possible pada lateral ischemic, inferior injury atau acute infarct. Bagi pemeriksaan ECG pada bahagian right side, terdapat anterolateral myocardial infarction. Terdapat juga ST depression, iaitu kecederaan pada subendocardial, kecederaan bahagian inferior. Manakala pemeriksaan ECG pada bahagian kiri menunjukkan terdapat ST depression, kecederaan pada bahagian subendocardial. T-wave tidak abnormal, lebih kepada lateral ischemic. Klasifikasi klinik yang dilakukan menunjukkan sakit ini pada level 2, iaitu tanda dengan gejala kesesakan ringan hingga sederhana pada pesakit dengan kegagalan jantung akut. Beberapa ciri klinik tahap 2 ialah: pertama, terdapat dyspnea semasa berbaring atau orthopnea. Pesakit mungkin mengalami sesak nafas apabila berbaring ataupun kesukaran bernafas apabila berbaring. Mereka juga merasakan keperluan untuk tidur dengan beberapa bantal bagi nak kurangkan gejala inilah. Jugular vein congestion. Jugular vein congestion atau pembesaran jugular vein dilihat apabila pesakit dalam keadaan baring atau dalam kedudukan yang lebih rendah. Vital sign, blood pressure dia 122/82 mm/mercury, temperature 37, pulse dia 68 per minit, respiration 30 per minit, pain score dia 5/10, oxygen saturation 99% on nasoprom lah. Glasgow Coma Scale 15/15, glucometer test, height lah. Sakit ni ada uncontrolled diabetes. Management ataupun rawatan yang telah diberi pada pesakit ini, dia telah diberi rawatan sebagai pesakit myocardial infarction. Selepas kita buat ECG tu, selepas buat ECG kita bagi dia 2 dos subglucose-GTN. Sakit telah diposisikan dengan polar position, pull up, supaya kurangkan pergerakan bagi merehatkan dia punya aktiviti jantung lah. Selepas itu kita buat pemeriksaan vital sign. Kita nak monitor dia punya tanda vital seperti blood pressure, temperature, pulse dan respiration. Kemudian pesakit juga perlu diberi oksigen melalui nasoprom untuk meningkatkan kadar oksigen ke dalam darah supaya organ-organ penting seperti otak, jantung dapat menerima oksigen dengan komplit lah. Pesakit juga turut diberi stat aspirin 300 mg, iaitu anticoagulation. Ini kerana ubatan aspirin membantu mencegah pembekuan darah. Ini memudahkan peredaran darah kepada tisu myocardium lah. Sakit juga turut diberikan stat flavate 300 mg stat. Ubatan ini berfungsi sebagai anticoagulation bagi mencegah pengumpulan darah dalam saluran darah arteri bagi mencegah serangan jantung. IV streptokinase 1.5 mega unit turut diberikan bagi tujuan memusnahkan darah beku yang terdapat dalam mana-mana saluran darah lah, bagi memastikan blood circulation ini berjalan dengan lancar lah. Pesakit tu diberi IV morphine 2 mg stat untuk mengurangkan dia punya rasa sakit pada bahagian dadanya. Kita tahu kalau komplikasi morphine ni pesakit akan rasa muntah. So kita akan bagi dia IV ubatan antiemetik seperti IV Maxilloz 10 mg. Pesakit juga tu diberi suntikan subcute atrapid sebanyak 10 unit lah untuk menurunkan paras gula di dalam darah. Kemudian sakit turut dipantau dia punya ujian glucometer dia lah, bagi kita nak tengok paras gula di dalam darah tu betul-betul turun lah. Kemudian kita pasang CBD bagi memudahkan pengeluaran urin ke dalam urine pad.
kita tak nak bagi pesakit tu bergerak banyak lah. Kemudian pesakit tu kita akan refer kepada unit kardio bagi membantu dalam dia punya masalah jantung dia lah. Okey, itu saja saya punya presentation. Terima kasih.